Apakah dia rukun-rukun umrah dan apakah wajib-wajib umrah, ya? Ini tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya banyak pada kita dah belajar dah ikut kursus. Tapi hari ini saya cuma nak revise sikit saja, ya. Rukun umrah ni ada 5. Pertama niat. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat bercukur atau bergunting. Yang kelimanya tertib mengikut susunan. Dia tak boleh tunggang terbalik. Jadi kalau ada niat, lepas tu kita tawaf. Oh, tawaf orang ramai, ustaz saya nak sa'i dulu. Tak boleh. Awak kena tawaf dulu. Dah habis tawaf baru sa'i. Kalau sa'i dulu tak sah. Kemudian baru bercukur atau bergunting. Itulah namanya tertib mengikut susunan. Itu rukun umrah. Wajib umrah ada 2. Apa dia wajib umrah? Pertama, niat ihram di miqat. Ustaz, kita nak niat ihram kat mana, ya? Tuan-tuan akan niat ihram tu di Bir Ali. Bir Ali tu dekat kota Madinah Munawwarah. Jadi sebelum tuan-tuan dan puan-puan keluar daripada kota Madinah, tuan-tuan dan puan-puan akan memakaikan ihram dan menjatuhkan niat di Bir Ali. Ustaz Ali akan memimpin tuan-tuan untuk menjatuhkan niat. Dia akan mengulangkan balik apa yang saya sebut hari ini. Dia akan ulangkan balik nanti taklimat umrah pula di Madinah untuk refreshkan lagi, ingatkan tuan-tuan dan puan-puan. Dan demikian pula selepas kita pun dah jatuh niat, dan wajib umrah yang kedua, meninggalkan perkara-perkara larangan semasa dalam ihram. Jadi apakah dia perkara-perkara larangan dalam ihram? Dia ada 8 perkara. Itu dalam buku kita dah sebut. Nanti saya akan sebutkan lagi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita nak jatuh niat umrah. Apakah kita nak niat? Nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku niat umrah dan berihramku dengannya kerana Allah Ta'ala. Itulah jatuh niat umrah. Kalau susah sangat, panjang sangat, dia niat sahaja aku niat umrah, itu pun sudah. Kalau dia tak hafal, ustaz saya tak hafal lah, saya tak bawa buku, cermin-mata pun tak bawa. Tanya pula diri, awak nak buat apa? Saya nak buat umrah lah. Niatlah, aku nak buat umrah. Sudahlah. Itu paling simple lah tu, ya. Kalau ada orang dia tak tahu macam mana nak niat umrah. Jadi senang aja, tak susah tuan-tuan dan puan-puan. Itu niat itu yang pertama. Kita katakan rukun yang pertama. Habis kalau ada orang bawa anak kecil, ada tak siapa-siapa bawa anak kecil? Cuba angkat tangan, ada tak bawa anak kecil? Ada bawa anak kecil? Tak ada? Tak ada, Okey, kalau tak ada saya tak payah sentuh lah. Kalau ada boleh saya sentuh. Tapi dah tak ada, jadi semuanya anak-anak yang besar. Anak-anak kecil tak ada. Tuan-tuan semua anak-anak besar. Anak ustaz saya dah berapa anak? Yelah, dulu kan awak anak juga kan. Macam itulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kalau jatuhkan niat umrah, bagus kalau kita jatuhkan niat bersyarat. Bersyarat? Kenapa ustaz letak bersyarat? Bersyarat ini seperti kita niatkan, aku niat umrah dengan syarat jika aku dihalangi oleh uzur, aku bertahallul. Aku niat umrah dengan syarat jika aku dihalangi uzur, aku bertahallul. Kenapa pula letak niat bersyarat? Kalau kita dah niat umrah, tiba-tiba sampai Mekah datang uzur, orang perempuan datang uzur haid dia tak boleh buat umrah. Kalau dia dah tak boleh buat umrah, dia duduk dalam pantang larang pasal nak tunggu sampai habis bersih. Dalam hampir bersih tu nak tunggu sampai 1 minggu ke 5 hari ke, jatuh rambut lah, terpotong kuku lah, semua tu kena denda. Jadi berat dia. Banyak dia punya pantang larang dia. Jadi untuk elakkan daripada ke pantang larang dan kesempitan di dalam masa ihram, dia boleh batalkan. Tapi batalkan dengan apa? Kalau dia letak syarat. Kalau dia tak letak syarat, dia nak batalkan, kena bayar dam, 1 ekor kambing, kena bayar denda. Jadi kalau saya letak syarat, ustaz, saya niat umrah dengan syarat jika saya dihalang uzur saya bertahlul. Kalau you dah letak syarat, kalau batalkan kerana datang uzur, tak kena denda. Tak kena denda pasal dah letak syarat. Ini dalam hadis tuan-tuan, bukan saya cakap, tidak.
dalam hadis dan sudah disetujui oleh ahli ulama. Jadi itu dia punya kemudahan dia. Orang perempuan, orang lelaki uzur apa ustaz? Orang lelaki pun uzur juga. Bukan uzur datang haid, orang lelaki tak ada haid, tapi uzur sakit. Maklumlah kita ni manusia tuan-tuan. Sampai-sampai Mekah jatuh sakit. Umrah belum selesai, tawaf belum, dah kena masuk hospital. Masuk hospital pula nak kena pakai pakaian hospital. Doktor suruh tukar pakaian hospital. Alamak, aku dah lah ihram ni, kena batalkan lah. Kalau you batalkan, you kena dam. Melainkan kalau you terletak syarat. Jadi syarat ni orang kata sangat-sangat penting. Jadi bila kita letak syarat, alhamdulillah, nasib baik ustaz ajar aku jatuh niat letak syarat. Jadi kita pun bila batalkan kita tak kena denda. Itu cara tuan-tuan dan puan-puan ya. Baiklah. Selain daripada bab menjatuhkan niat syarat ni, sekarang kita pun dah jatuhkan niat umrah, kita pun memperbaikkan bacaan talbiyah ya. Sampailah kita ke Mekah, kita pun nak masuk ke Masjidil Haram ya. Apa perlu kita buat? Pakai lencana, bawa buku doa ya. Jangan bawa wang yang banyak, video kamera semua jangan ya. Kalau orang perempuan, handphonenya ada kamera pun jangan. Orang lelaki tak apa, orang perempuan jangan. Sebab apa? Orang perempuan dia check semua. Handphonenya ada kamera dia rampas. Tapi kalau orang lelaki tak apa. Kalau sekira masuk Masjid Nabawi pun sama. Masjid Nabawi orang perempuan dia check habis. Dia check pasal apa? Dia takut orang perempuan bawa kamera, handphone kamera, dia ambil gambar perempuan Arab, dia post kat Singapura pula. Jadi dia tak mau. Tapi kalau orang lelaki tak apa, bawa handphone kamera boleh. Ini saya bagi tahu. Jadi kepada kaum ibu, kalau ada handphone tu memang ada kamera, jangan bawa masuk Masjid Nabawi, jangan. Masjidil Haram pun jangan. Tapi kalau nak sembunyi-sembunyikan boleh. Sembunyikan kat mana? Kat dalam stokin. Dalam stokin. Dalam stokin. Stokin dia tak check. Tapi dalam poket dia check, kemudian dalam handbag dia check. Ini handbag dia buka, kemudian dia raba kita yang poket kita. Jadi kalau sekira letak dalam stokin dia tak check. Ni saya ajar jahat lah. Tapi nak bukan jahat apa. Ini kita sekarang handphone ni perlu. Suami nak balik hotel, nak telefon isteri dia. Kau dah habis ke belum? Kau dah balik ke belum kan? Kadang-kadang kita balik, kita isteri pun tak balik. Alamak macam mana ni? Jadi kita nak telefon juga. Jadi ini keperluan kita. Okey, tak apa. Pokoknya jangan bawa kamera besar, jangan bawa kita video-video semua ni jangan. Ya. Kita siap-siap ambil uduk. Siap-siap ambil uduk ni tuan-tuan ambil uduk dalam ikut mazhab Hanafi. Ustaz, kenapa pula mazhab Hanafi? Sebab kalau mazhab Syafi'i, tuan-tuan dan puan-puan semua sudah sedia maklum lah. Kita mazhab Syafi'i ni kalau tersentuh kulit lelaki perempuan batal wuduk. Jadi kita pakai mazhab Hanafi. Kerana mazhab Hanafi kalau tersentuh kulit lelaki perempuan tidak batal wuduk. Jadi mazhab Hanafi ni tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita nak ambil wuduk tu, kita waktu nak basuh tangan tu kita niat, aku bertaklid mazhab Hanafi. Dalam hati kita. Lepas tu kita ambil wuduk. Cuma mazhab Hanafi dia wuduk dia satu saja beza dia. Apa dia tuan-tuan? Sapu kepala. Bila sapu kepala ni tuan-tuan dan puan-puan, dia kena 4 jari ni mesti atas kepala. Kalau 4 jari dah cover kepala ni, dah kira 1/4, 1/4. Itu syarat mazhab Hanafi. 1/4 kepala kita ni mesti disapu. Kalau sapu semua lagi bagus. Tapi sekurang-kurang 1/4, 1/4 mesti disapu. Itu mazhab Hanafi. Itu saja yang bezanya. Sapu kepala. Lain semua sama macam mazhab Syafi'i. Basuh kaki, basuh tangan, komuk-komuk, semua sama. Jadi mazhab Hanafi dia tak batal kalau sentuh kulit lelaki perempuan. Dan dia tak batal kalau sentuh tapak tangan dengan kemaluan. Kalau mazhab Syafi'i batal. Sentuh kemaluan dengan tapak tangan batal. Sentuh kulit lelaki perempuan batal. Itu lelaki perempuan yang halal nikah lah ya. Baiklah, sekarang kita nak menjaga pantang larang ihram. Apa pantang larang ihram kita Haji Ayub? Pantang larang kita yang pertama ialah pakaian. Orang lelaki dia tak boleh pakai pakaian yang berjahit. Macam kita sekarang pakai baju semua, jubah ni semua tak boleh. Seluar dalam, singlet semua tak boleh. Semua kita kena tanggalkan. Kita cuma pakai pakaian yang 2 line yang diberi oleh syarikat. Dan larangan terhadap wangi-wangian, lelaki perempuan semua tak boleh pakai minyak atar, sabun wangi tak boleh, bros obat gigi wangi tak boleh ya. Semua kita jaga. Dan larangan meminyakkan rambut dan janggut. Kepala rambut kita dan janggut kita jangan kita minyakkan dia. Kalau selain daripada rambut janggut boleh tak? Boleh. Kalau kita punya kaki kita, urat kita tegang ya, kita nak pakai minyak angin boleh.
Tapi tak boleh yang wangi, tak boleh wangi. Kalau minyak angin saja, macam minyak kapak, ataupun minyak panas boleh, tapi jangan dia wangi. Ustaz, minyak serai boleh tak? Minyak serai bau apa? Bau serai. Bau serai tak apa lah. Bukan bau wangi, bau serai. Ada tak orang pakai minyak serai untuk wangi-wangi? Orang pergi sembahyang Jumaat dia pakai minyak serai. Hei ustaz, mana ada? Maknanya dia bukan minyak wangi. Macam itulah. Itu cara kita ukurkan dia. Dan demikian pula, ya, dilarang daripada memakai memotong rambut dan kuku. Jadi kalau orang dalam ihram ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau rambut dia tu gugur, misal katalah ya, rambut dia satu helai gugur, dia garuk-garuk keluar satu helai, satu fidyah. Satu fidyah maknanya kena beli 5 rial punya beras bagi orang miskin makan. Dia garuk-garuk, 2 helai. 2 helai kena 2 fidyah. 2 fidyah jadi 10 rial punya makanan kita bagi orang miskin. Kalau dia garuk, keluar sekepuk, alamak 3 helai. Kalau 3 helai, 1 dam. 1 dam mana 1 ekor kambing. Harga dia dalam 350 atau 400 rial. Alamak, mahalnya. Ni kali jangan garuk-garuk. Macam tu tuan-tuan. Gatal lah. Gatal biar geram nanti kau. Aku lepas ihram kau jaga. Itu je lah. Sabar. Gosok-gosok sikit aja. Macam tu. Ini kalau kita gatal sangatlah ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan. Maknanya jangan sampai rambut kita gugur. Habis kalau orang perempuan bila dia mandi. Habis rambut, ustaz, rambut saya semua jatuh ni macam mana? Kalau awak yakin rambut ni jatuh sendiri, maka tak kena apa-apa bayar. Tapi kalau kita rasa, alamak ini rambut tadi aku dah garuk-garuk, tapi mungkin dia dah tertanggal, terletak atas kepala, bila aku mandi baru dia mengalir. Kalau macam tu, kalau kau yakin macam tu, kena bayar lah. Jadi pokok sini kita janganlah garuk-garuk ya. Tapi insya-Allah saya rasa tidak masalah. Kerana apa? Kerana kita dalam ihram ni tak lama. Kita kalau jatuhkan niat ihram di Madinah tuan-tuan dalam pukul 2.30 atau pukul 3, sampai ke Mekah pukul 9, pukul 10, 11 kita tawaf sa'i, pukul 12 dah habis dah. Tak sampai 12 jam kita dah habis umrah kita, insya-Allah. Jadi makna tak lama lah kita dalam pantang larang ya. Melainkan kalau orang yang buat haji tu mungkin lama lah ya. Nak tunggu sampai hari wukuf Arafah tu mungkin makan masa. Baiklah, larangan yang seterusnya ialah larangan langsung pernikahan. Jadi dalam masa di ihram dia tak boleh ijab kabul, tak boleh jadi pengantin perempuan, tak boleh jadi pengantin lelaki. Dan larangan bersetubuh dan pendahluannya. Jadi dalam masa dia ihram dia tak boleh tidur sama-sama. Kalau dia penat sangat nak tidur, orang perempuan dengan suami isteri ni kena asing-asing lah. Tak boleh tidur satu katil, takut dia mengigau. Lain cerita pula nanti. Jadi itu kena jaga-jaga ya. Kalau dia melakukan persetubuhan dengan sengaja dalam masa ihram, apa jadi? Batal umrah dia. Batal umrah, wajib dia qada. Kemudian wajib dia bayar 1 ekor unta. Kata dam 1 ekor kambing. Itu kalau dia langgar hukuman yang kecil-kecil. Ini besar punya dia dah langgar. Jadi hukuman dia 1 ekor unta. Beratlah tuan-tuan ya. Ini saya bagi tahulah supaya jangan kita melanggarkannya. Dan larangan memburu binatang darat. Ya, itu kita tidak adalah zaman sekarang ya. Dan akhir sekali larangan fusuk dan jidal. Jangan fusuk. Fusuk tu apa? Fusuk tu kita bergaduh, kita buat maksiat atau mengumpat, mengata. Jidal tu apa? Jidal tu bertengkar ya. Ini semua dilarang sepanjang masa kita dalam ihram. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita dah sampai ke dalam tempat tawaf. Dalam Masjidil Haram kita nak tawaf. Macam mana nak tawaf ni ustaz? Jadi setiba kita masuk dalam Masjidil Haram, baca doa, masuk dengan kaki kanan ya. Lepas kita masuk tu tengok Kaabah tu, bacalah doa tengok Kaabah. Dalam buku doa semua ada doa-doa dia. Sekarang kita nak tawaf. Tawaf tu ada syarat. Syarat pertama mesti suci, mesti dalam wuduk ya. Jadi saya dah sebut tadi, kita ambil wuduk dalam mazhab Hanafi. Keduanya mesti menutup aurat. Kalau sekiranya kita pakai orang lelaki antara pusat sampai lutut. Orang perempuan seluruh tubuh badan melainkan muka dan 2 tapak tangan.
Jadi macam mana orang lelaki pakai kain ihram tu supaya dia tahu cara memakai kain ihram? Dia temukan dua ujung dia punya kain ihram dia tu, dia tarik sampai ke kanan. Sampai ke kanan tu, dia peganglah kat tempat pinggang kanan dia, kemudian tariklah sampai ke kiri. Kemudian lepas tu pegang pula kat pinggang kiri dia, tariklah sampai ke kanan. Jadi itulah dia tuan-tuan kain ihram ni. Kenapa kita ikat macam ni? Jadi kalau sekiranya kita langkah, kalau kain terbuka pun dia tak nampak peha, nampak? Dia ada cover lagi. Itu tujuan caranya kita ikat. Kalau kita salah ikat, nanti tuan-tuan jalan macam pengantin aja. Susah. Sebab tu kita kena ada cara. Itu kita ikat dekat yang menutup aurat. Antara pusat dengan lutut ni wajib tutup. Kalau sekiranya kain ihram terturun bawah pusat, ini dah nampak aurat, tak sah tawaf kita. Kena atas pada pusat kita. Tapi kalau yang bagus kita pakai tali pinggang lah. Kalau tuan-tuan tak pakai tali pinggang, takut terjatuh kiamat dunia tuan-tuan. Bahaya. Baik tuan-tuan dan puan-puan ya. Itu bahagian badan, bahagian kaki. Bahagian badan pula, bahagian badan ni tuan-tuan dan puan-puan, kita tarik letak atas dua bahu kita. Yang belah kiri ni pendek sikit pada kanan. Kanan panjang, kiri pendek. Kenapa? Sebab kiri bukan nak mana, dia nak selitkan saja kat pinggang. Selit saja kat pinggang. Yang kanan ni, kita nak angkat dia, kita nak selimpangkan dia kat sebelah kiri kita. Itu cara dia. Dan kemudian kita pun gulungkan ada sikit supaya dia tak mudah terjatuh. Itu kalau sekiranya waktu-waktu biasalah. Tapi kalau kita nak mengerjakan tawaf dan sa'i, sunat kita bukakan bawah kanan kita. Sunat buka bawah kanan. Kemudian kita selimpangkan kat kiri, kemudian kita gulungkan dia sikit. Itu cara tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau sekiranya kita nak kerjakan tawaf. Kalau belum lagi kerjakan tawaf, kita tutup bawah kanan kita. Tutupkan dia, jangan kita buka. Makruh kita buka, melainkan hanya untuk tawaf dan sa'i sahaja. Terima kasih. Dan syarat yang ketiganya ialah mendalam Masjidil Haram. Dia tak boleh tawaf kat luar, dia mesti masuk dalam masjid. Yang syarat keempat, Kaabah di sebelah bahu kiri. Maknanya semacam mana kita dalam semayang, kita punya syarat dada kita mesti menghadap kepada kiblat. Tak boleh kita pusing dada kita. Kalau pusing dalam semayang, batal kita semayang pasal dada ni mesti menghadap ke arah kiblat. Macam tu pula kalau kita tawaf. Tawaf bahu kiri kita sentiasa menghadap pada Kaabah. Kalau tak menghadap pada Kaabah, batal tawaf kita. Macam mana tu Ustaz? Sekarang saya nak contohkan. Ini katakanlah ini Hajar Aswad. Ya. Sekarang saya mulakan tawaf saya menghadap pada Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar walillahil hamd. Saya pun kucuk tapak tangan saya, bahu kiri saya ni saya pun menghadap kepada Kaabah. Ini bahu kiri menghadap pada Kaabah. Saya pun jalan. Jadi ini cara kita tawaf. Bahu kiri sentiasa menghadap pada Kaabah. Tetapi kalau saya jalan ghostan, bila saya jalan ghostan, ini bahu kiri dah menghadap luar, bahu kanan pula. Cepat-cepat sikit. Tak boleh. Ini salah. Macam tu juga. Kalau sekiranya saya belakangkan Kaabah. Macam mana belakangkan Kaabah? Saya jalan, saya nak tengok orang belakang lah. Saya pusing lah. Jadi belakang saya menghadap Kaabah. Cepat sikit. Tak boleh. Ini awak dah belakangkan Kaabah. Atau saya menghadap dada saya pada Kaabah. Saya dalam tawaf, saya tengok Kaabah, doa, tengok dada saya menghadap Kaabah. Tak boleh. Jadi syaratnya satu saja. Bahu kiri saja menghadap pada Kaabah. Kita nak pusing lain boleh. Pusing kepala. Tengok orang belakang pusing kepala. Tapi bahu kiri tetap menghadap pada Kaabah. Jadi kita jalan sampailah di hujung Kaabah. Bila kita sampai di hujung Kaabah ni, Kaabah ni nak corner, kita pun kena corner lah. Kita kena corner ikut Kaabah. Jangan kita melebihi Kaabah. Macam contoh sekarang.
Sekarang saya tengah baca buku doa. Saya yang bau kiri menghadap Kaabah. Sampai kat tepi ini pun dah ada bau kiri saya menghadap pada Kaabah. Tapi bila saya dah lebih, saya tengah asyik baca buku doa, bau kiri saya sekarang tak menghadap Kaabah. Bila bau kiri saya tak menghadap Kaabah, ini sudah salah. Jadi habis macam mana ustaz? Kita kena patah balik. Patah balik kat mana? Oh, kat sini. Jadi bila Kaabah pun corner, kita pun corner lah. Jangan awak jalan straight. Habis kalau kita dah tersilap, kena ghostan. Misal katalah tadi saya tawaf, saya baca buku doa ni dah tersilap ni dah bau kiri saya dah menghadap luar. Alamak, aku dah tersalah. Ghostan balik. Kat mana tadi? Kat sinilah patut. Kaabah corner, aku pun corner lah. Tapi kalau sekiranya kita nak ghostan balik tu tak boleh pasal orang ramai, apa kita nak buat? Kita pusing juga macam biasa, tapi itu satu round tak pakai. Tak pakai. Yalah, habis dah salah. Jadi kalau orang buat 7 pusingan, kita kena tambah 1 lagi pusingan. Kawan-kawan kata, dah cukup lah 7. Yalah, engkau tak tahu, aku silap lah. Faham tak? Jadi kalau tuan-tuan dan puan tidak tambah, maknanya 1 pusingan tu tak sah, 1 pusingan tak sah, seluruh tawaf tidak sah. Kalau tawaf tu tawaf umrah pun tak sah. Alamak, berat ni. Nampak tuan-tuan? Lepas tu kita kena jaga ya. Jadi bau kiri kita jangan berpaling pada Kaabah. Selalu kalau habis macam mana kita nak tahu Kaabah? Kita tengoklah sambil-sambil tawaf tu tengok Kaabah. Sambil-sambil tawaf tengok Kaabah. Ataupun kita tengok kat bawah tu, kat line. Dia ada line. Macam sekarang kita sembahyang ni soft sembahyang. Depan Kaabah pun ada line juga tuan-tuan. Jadi kita ikut line. Line tu pusing, kita pusing. 100% dia tak akan lari daripada bau kiri menghadap kepada Kaabah. Itu dia punya syarat yang keempat. Syarat yang kelima ialah luar Kaabah. Luar Kaabah. Dia tak boleh dalam Kaabah, tak boleh atas Kaabah. Dalam Kaabah macam mana orang nak sembahyang dalam Kaabah? Orang sembahyang dalam Kaabah, orang tahu dalam Kaabah ni, yang masuk dalam Kaabah itu masuk dalam Hijr Ismail ya. Di sini tak ada gambar Hijr Ismail, tapi tuan-tuan dah biasa tengok gambar yang Hijr Ismail kan? Itu kira masuk dalam Kaabah. Ini ada gambar Hijr Ismail. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau sekiranya ini Hijr Ismail, kita kalau tawaf tak boleh masuk dalam Hijr Ismail. Ini dah sudah dalam Kaabah. Ataupun kaki Kaabah. Ini ada kaki Kaabah. Jadi kaki Kaabah ni, kita tawaf tu tangan kita tak boleh pegang tembok Kaabah. Jadi jangan sampai tangan kita berada atas kaki Kaabah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, syarat yang kelima. Syarat keenam, tidak berubah niat tawaf. Jadi makna kita tawaf tu jangan ada niat lain. Niat lain macam mana? Tengah-tengah tawaf kita kehilangan kawan kita. Kita pun kelang kabut nak kejar. Awak ni niat kejar kawan pula. Tukar tak boleh. Kena ghostan balik. Kenapa? Sebab niat kita tawaf tu tak boleh berubah. Jadi kalau kita dah niat kejar kawan, sudah berubah niat tawaf. Jadi dengan sebab itulah di sini tuan-tuan dan puan-puan, kita kena jaga niat kita. Jadi sebab tu nasihat saya kalau untuk para jemaah first timer, yang kali pertama pergi ke Mekah, kalau boleh kita waktu kita tawaf tu kita zikir sudah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ikut kawan-kawan sama kita tawaf. Takutnya apa? Kalau kita baca buku doa tak salah. Tapi bila kita sibuk baca buku doa, alamak kawan dah pergi jauh. Aku kalau tak kejar diorang terhilang pula ni. Kejar. Jadi niat kejar tu sudah merubahkan kita yang niat tawaf kita. Nampak tuan-tuan dan puan-puan, ni kita jagalah ya. Melainkan kalau orang yang dah biasa datang Mekah, ustaz saya dah berapa kali datang haji umrah, alhamdulillah. Awak dah tahu, awak boleh buat sendiri, awak baca buku doa sendiri, okey, no problem. Baiklah tuan-tuan. Jadi itulah kita katakan 6 syarat tawaf ya. Apakah pula dia sekarang wajib dalam tawaf? Wajib tawaf niat. Yang kedua bermula dan berakhir di Hajar Aswad.
Dan yang ketiga, 7 pusingan yang sempurna. Jadi pertama kita niat. Niat ini kita nak niat kat mana Ustaz? Kita niat di tempat Hajar Aswad. Hajar Aswad, dulunya tempat Hajar Aswad ni tuan-tuan, ada garis hitam. Jadi orang tahulah ni tempat Hajar Aswad. Tapi sekarang dah tak ada garis hitam. Macam mana nak tahu? Dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita tak perlulah lagi pada garis hitam. Kita bila bau kiri kita menghadap pada Hajar Aswad, kita sudah boleh jatuhkan niat. Kat sini bau kiri kita sudah menghadap Hajar Aswad, dah boleh jatuh niat. Sini bau kiri kita menghadap Hajar Aswad, boleh jatuh niat. Sini bau kiri kita menghadap Hajar Aswad, boleh jatuh niat. Kat mana-mana sini kita boleh jatuh niat. Tapi syarat, kalau you jatuh niat kat sini, you mesti habis kat sini juga. Terlebih tak apa. Kalau you jatuh niat kat sini, bila you pusing 7 pusingan, you mesti habis kat sini. Lebih tak apa. Jangan you sampai kat sini, you stop. Bila you stop kat sini, sedangkan you mula kat sini, tak sah sebab tak cukup 7 pusingan. Nampak tuan-tuan ya? Kat mana kita mula, kat situ kita habiskan. Kalau kita mula dekat sini, tapi Ustaz nak pergi kat sini jauh lah Ustaz. Okey, tak apa, kita pergi jauh-jauh, tapi tak mesti sejajar, paralel dengan tempat mana yang kita mula. Kalau kita mula kat sini tapi kita habis kat sini, tak boleh lah. Jadi dia mesti sejajar ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita mengenal permulaan kita daripada Hajar Aswad dan akhir pun daripada Hajar Aswad. Jadi itulah yang wajibnya tawaf, dan mesti cukup 7 pusingan. Dan sunat-sunat tawaf. Apa dia sunat-sunat tawaf? Pertama, ittiba'. Apa tu ittiba'? Ittiba' membuka bau kanan. Jadi kalau kita, tadi saya dah tunjukkan ni untuk orang lelaki lah ni ya, buka bau kanan. Dan yang kedua, ramal. Ramal tu berlari-lari anak. Sunat untuk orang lelaki berlari-lari anak, 3 pusingan yang pertama sahaja. Yang 4 lagi jalan macam biasa. Dan yang ketiga, menghadap Hajar Aswad. Macam saya tunjukkan tadilah, sunat menghadap Hajar Aswad. Kalau kita nak menghadap Hajar Aswad susah, orang ramai, tak payah, sebab itu sunat. Jangan sampai rosak kita punya tawaf. Yang keempat, istilam Hajar Aswad. Istilam tu kita kucup dia. Tak dapat kucup, kita lambai bismillah, Allahu Akbar, walillahilham, kita kucup tangan kita. Dan yang kelima, istilam rukun yamani. Istilam rukun yamani, kita sapu dia. Nak sapu orang ramai Ustaz, tak boleh nak sapu. Okey, kita lambai bismillah, Allahu Akbar, walillahilham, kita kucup tapak tangan kita. Yang keenamnya, tawaf berdekatan Kaabah. Ini kalau orang tak ramai. Kalau orang ramai, jauh-jauh sikit lah ya. Yang ketujuh ialah bahawa kita berturut-turut. Turut-turut ni 7 pusingan. Daripada awal sampai akhir 7 pusingan non-stop. Tapi kalau tengah-tengah kita tawaf tu azan. Alamak, macam mana ni Ustaz? Azan ni. Kita stop, tak apa. You completekan 3 round atau 4 round, lepas tu you sembayang. Lepas sembayang, oh tadi aku baru 4 round, sekarang aku sambung tawaf. Bismillah, Allahu Akbar, walillahilham, aku sambung tawaf. Tawaf apa? Tawaf umrah. Tawaf apa tadi? Tawaf nazar. Umpamanya lah. Jadi completekan lagi berapa? Lagi 3. Tadi baru habis 4. Sambung lagi 3. Boleh. Dia boleh pecah-pecah. Tapi yang afdal, yang sunat, strict sekali. Daripada nombor 1 sampai nombor 7. Dan yang ke-8-nya, perbanyakkan zikrullah. Sunat banyakkan zikir. Jadi dalam masa tawaf, jangan banyak bercakap. Banyakkan zikir. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada doa, buku doa tu sebagai panduan, tuan-tuan nak baca buku doa pun boleh. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak mahu baca buku doa, atau tak bawa buku doa, atau tak bawa cermin mata, nak baca pun tak nampak, bacalah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Apalah seterusnya. Atau ada orang nak tukar pula, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Atau nak baca selawat pula, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Boleh, tak ada apa-apa salah ya.
Dan yang ke-9, setelah habis kita kerjakan tawaf, kita pun mengerjakan sembahyang sunat tawaf. Kat mana nak sembahyang sunat tawaf? Kat belakang makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita pergi belakang. Kalau tak dapat betul-betul exactly kat belakang, belakang jauh sikit lagi tak apa. Jadi apakah perkara sunat selepas tawaf? Sembahyang sunat tawaf. Lepas sembahyang sunat tawaf, pergi kucup Hajar Aswad kalau dapat. Kalau tak dapat, pergi minum air Zam-Zam. Lepas minum air Zam-Zam, doa di Multazam. Dan lepas itu kita solat di Hijr Ismail. Kalaulah sekiranya kita tidak ada nak kerjakan sa'i. Kalau kita ada nak kerjakan sa'i, Ustaz, saya ini tawaf umrah. Lepas tawaf umrah nak sa'i. Jadi lepas tawaf awak sembahyang sunat, minum air Zam-Zam, teruslah pergi ke tempat sa'i. Itu caranya. Ini makam Ibrahim. Ni depan pintu Kaabah. Tuan-tuan nanti akan nampaklah ya. Apa ni Ustaz makam Ibrahim? Makam Ibrahim ni tapak kaki Nabi Ibrahim AS. Kat sini ada batu, ada tapak kaki Nabi Ibrahim AS ya. Dan ini Hajar Aswad. Hajar Aswad ni bukan semua ni batu hitam, tidak tuan-tuan. Dia patches, pecah-pecah kat sini. Dia punya nampak background saja. Tapi sebenarnya Hajar Aswad tu lagi kecil lagi ya. Dan demikianlah tuan-tuan dan puan-puan. Setelah kita dah habis tawaf, dah habis sembahyang sunat tawaf, kita pergi kepada sa'i. Rukun yang ketiga ialah sa'i. Sa'i ada 2 syarat. Syarat pertama, didahulukan ihram umrah. Jadi makna sudah niatlah, dan niat umrah. Keduanya, setelah tawaf yang sempurna. Jadi itu saya sebut tadi, kalau dia tengok orang tawaf banyak, dia nak sa'i dulu, tak boleh. Dia mesti tawaf dulu. Tapi tawaf yang sah, yang sempurna. Kalau tawaf dia tak sah, sa'i dia pun tidak sah. Jadi maknanya betul-betul 100% dah confirm tawaf dah sah, baru dia pergi sa'i. Wajib sa'i dia ada tak banyak, 3 saja. Menyempurnakan perjalanan antara Safa dengan Marwah. Maknanya mesti sampai kaki Bukit Safa, mesti sampai kaki Bukit Marwah. Dan yang keduanya, hendaklah dimulai dari Safa. Dari Safa ni maknanya dari Safa, dan menyempurnakan 7 pusingan. 7 pusingan. Dia tak boleh kurang. Kalau kurang kita tak sah. Kena menyempurnakan 7 pusingan. Jadi kalau sekira kita mula daripada Safa, kita mula Safa, kita pergi Marwah 1. Marwah pula kita pergi Safa 2. Safa pergi Marwah 3. So setiap kali sampai Marwah ganjil 1, 3, 5, 7. So the ending will be kat Marwah. Setiap kali pergi ke Safa genap 2, 4, 6. Jadi antara Safa Marwah 405 meter. Dekat-dekat setengah kilometer juga tuan-tuan ya. Jadi kalau kali 7 dah 2.8 kilometer. 2.8 km. Kalau kita Safa Marwah 7 pusingan. Dan demikianlah antara untuk orang lelaki, sunat antara Safa Marwah ni, dia berlari-lari anak di antara 2 tiang hijau. Ni tiang hijau pertama, tiang hijau kedua. Jadi kalau dia pada Bukit Safa, dia jalan, nampak tiang hijau, dia lari. Sampai tiang hijau kedua, dia jalan biasa. Bila sampai Marwah, dia pun jalan, pergi sampai ke Safa, dapat tiang hijau, dia berlari. Lari-lari sampai tiang hijau kedua, dia berjalan biasa. Macam itulah, dia pusing, sampailah 7 pusingan. Jadi kalau kita di atas Bukit Safa ni, kita boleh nampak Kaabah tuan-tuan. Kita boleh nampak Kaabah. Kita pun berdoa menghadap Kaabah. Kalau kita pada Bukit Marwah, kita dah tak nampak Kaabah dah. Tak nampak Kaabah. Jadi kita doa saja menghadap arah kiblat. Itu tuan-tuan ya. Ini gambaran Safa Marwah zaman dululah. Sekarang dah makin besar lagi. Dan sunat-sunat sa'i. Apa dia? Berturut-turut dengan tawaf. Habis tawaf, lepas main sunat tawaf, kita pergi sa'i. Kalau ada orang dia lepas tawaf dia penat, Ustaz saya tak larat nak sa'i, saya sambung besok. Boleh, tak ada salah. Tapi kalau dia tak ada sebab dia melambat-lambatkan, makruh.
Tapi kalau ada sebab dia tak sihat ataupun dia sakit atau nak buang air atau sebagainya, harus. Ya, itu sunat. Lepas tawaf terus dia sambung sa'i. Dan yang lagi sunat lagi, berkeadaan suci dari hadas besar, hadas kecil serta najis. Dan dalam keadaan menutup aurat. Beza kalau dengan tawaf. Tawaf kalau batal wuduk tak sah. Kena awak stop dan pergi ambil wuduk, sambung balik kat mana awak stop tadi. Itu tawaf. Tapi dalam masa sa'i tak syarat. Tengah-tengah sa'i, pus angin keluar. Diam-diam. Orang tak tahu, jalan saja. Boleh ke? Sah. Nampak? Ini dia punya keringanan. Jadi sa'i ini ada keringanan, tuan-tuan, ya. Kalau kain ihram kita terbuka aurat, tutup cepat-cepat aurat kita, tapi sah kita punya tawaf sa'i kita, ya. Begitu pula sunat daripada sunat sa'i, memilih waktu yang tak sibuk, malam, pagi-pagi, ya. Dan yang kelima, berjalan kaki. Sunat jalan kaki melainkan uzur. Kalau orang yang tak kuat, dia boleh upah orang tolak, ya. Jadi kalau ada jemaah-jemaah sini, ada orang tua, kita bawa orang tua dia tak larat nak sa'i, alamak jauh nak pakai upah, boleh. Biasanya upah sa'i ni 100 rial. Ni saya bagi tahu lah, jadi tuan-tuan dah be prepared lah, ya. Kalau ustaz, mak saya nak tawaf sa'i nak pakai upah orang tolak, boleh 200 rial. Sa'i tawaf 100, sa'i 100, ya. Itu dia bagi tahu pada pegawai kalau sekiranya dia nak orang tolak dia, supaya boleh kita siapkan tukang tolak, ya, pelajar-pelajar Mekah. Dan begitu pula tuan-tuan dan puan-puan, yang kelimanya ialah bahawa hendaklah keluarnya ke sa'i daripada itu babu safa. Ini kita pun dah tak tahu mana babu safa, cuma boleh agak-agak saja, ya. Dan yang keenamnya, mendaki atas bukit Safa Marwah sekadar tinggi seorang dari paras lantai. Jadi paras lantai. Jadi kalau kita naik atas bukit Safa tu, kira-kira orang yang kat bawah tu kepala dia sama dengan kita tinggi. Itu dah cukup lah tu. Tak payah nak panjat sampai kat bukit tinggi, dia tak payah, ya. Nabi pun tak suruh macam tu. Dan begitulah seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, menghadap ke kiblat pada setiap kali berada atas bukit Safa dan Marwah, sambil bertahlil, bertakbir, membaca zikir. Mana ustaz nak baca zikir ni? Ada dalam buku doa, tuan-tuan dan puan-puan. Doa atas bukit Safa dan Marwah. Jadi bila kita setiap kali sampai bukit Safa Marwah, menghadap ke arah kiblat, kita angkat tangan dan kita pun berdoa. Apa doa tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampailah akhirnya. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku. Itulah yang Nabi buat. Habis ustaz, ada orang di atas bukit Safa Marwah ada lambai. Itu tak ada sunatnya. Kenapa tak ada sunat? Sebab lambai tidak diriwayatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita cuma angkat tangan dan kita menghadap kiblat dan kita berdoa. Dan seterusnya sunat kita ramal berlari-lari anak di antara dua tiang hijau yang telah saya sebutkan tadi. Ini hanya untuk orang lelaki, orang perempuan tidak. Dan sunat beretibak tu buka bau kanan. Bau kanan pun untuk orang lelaki. Orang perempuan tidak sunat buka bau kanan. Hukumnya haram pula kalau dia buka. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ya. Dalam kita melakukan ibadat umrah, ada 5 rukun. Pertama, niat. Kedua, tawaf. Ketiga, sa'i. Keempat apa dia? Keempat ialah bercukur atau bergunting. Apakah syarat-syarat bercukur atau bergunting? Sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Kalau orang lelaki, afdal dia bercukur. Kenapa afdal orang lelaki bercukur? Sebab setiap 1 helai rambut ni dapat 1 pahala, 1 dosa diampunkan, 1 darjat dinaikkan. Setiap 1 helai. Atas kepala saya ni ratusan ribu ustaz. Ratusan ribu lah pahala, ratusan ribu dosa diampunkan, ratusan ribu lah awak punya darjat diangkat. Alhamdulillah. Ya, kita ni memang banyak dosa. Baguslah kalau macam tu. Itu kalau orang lelaki. Orang perempuan tak boleh cukur. Orang perempuan kalau cukur haram, jadi macam Tok Sami Buddha. Habis orang perempuan pun nak dapat pahala juga. Orang perempuan nak dapat pahala, dia bagi semangat dengan laki dia. Bang, lepas umrah abang cukur tau. Abang kata tak cukur, jangan tidur dengan saya.
Bagi warning. Cik abang dah semangat pula. Macam tu lah. Jangan abang tak payah cukur lah. Tak cantik. Ini ibadat apa awak ni tak cantik. Besok aku dalam kubur kau nak jaga kubur aku ke? Tak ada siapa nak jaga kubur kita. Bini pun tak masuk. Maaf tuan-tuan kita cakap je lah. Tapi betul lah kan. Jadi sini kita kena ingat. Kita biar semangatkan suami kita supaya dia buatkan yang sunat-sunat. Kalau ada orang tu dia malu, segan, nanti balik ustaz saya nak sign kontrak 3 juta million punya kontrak, malu lah kepala botak. Tak apalah, awak dapat 3 juta, 1 juta sedekah masjid lah. Mana boleh. Itu masing-masing lah. Pokoknya tuan-tuan dan puan-puan, itulah rukun yang keempat. Rukun yang kelima, tertib. Jadi kalau orang perempuan nak gunting rambut, saya nasihatkan pergi balik dalam hotel. Jangan gunting rambut kat tempat Safa Marwah. Bila dia angkat ke telekong dia dah nampak rambut, orang tengok dah berdosa. Ya, satu helai rambut orang perempuan dan orang lelaki halal nikah nampak, digantung rambut di atas neraka 70 tahun. 70 tahun. Itu dia. Ini peristiwa Isra' Mi'raj. Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada Isra' Mi'raj, Nabi menangis. Siti Fatimah tanya, "Ya Rasulullah, ya ayahanda, kenapa ayahanda menangis?" Kata Nabi, "Aku sedih tengok umat aku orang perempuan dalam neraka. 7 macam azab akan azab. Yang pertama, di rambutnya tu diikat, digantung ataupun neraka, otak dia mendidih." Bila Siti Fatimah tanya, "Kenapa ya ayahanda?" Kerana mendedahkan rambutnya kepada lelaki yang halal nikah. Walaupun selai. Kalau 10 helai, kali 10. Kalau 100 helai, kali 100. Allah, kesian. Sebab tu di sini kita orang perempuan, kalau nak gunting rambut, jangan gunting kat depan atas Safa Marwah. Balik ke hotel, suruh suami guntingkan ke, kawan guntingkan ke, atau kita gunting sendiri pun tak apa. Dah kita gunting, lepas tu kita membungkuskan dia dalam paper, lepas tu kita buang dalam tong sampah ke, atau buang dalam toilet ke, dah tak ada siapa yang nampak. Itu caranya bagaimana kita nak melakukan gunting rambut orang perempuan lah. Orang lelaki tak kisah, rambut ini dia pergi kat kedai barber, cukur. Dia cakap cukur saja, dia pun cukur. Licin, dia dalam 5 minit dia habis licin botak. Kita tengok pun terkejut. Zup. Memang profesional punya tukang cukur rambut tuan-tuan ya. Itu kat Mekah 10 rial saja. Saya baru ni cukur ni pun 10 rial. 10 rial dia kita baru $3 lebih saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini semua kemurahan Allah Taala. Dan tuan-tuan dan puan-puan, baiklah sekarang kita kat Mekah ni. Ustaz tadi kata kita duduk Mekah lebih kurang dalam 6 hari, 7 hari. Apa kita nak buat lama-lama? Tuan-tuan dan puan-puan, apa kata tuan-tuan nak buat? Banyakkan tawaf, banyakkan sembahyang, banyakkan umrah sunat, banyakkan. Dudukkan dalam masjid. Satu sekali tuan-tuan tawaf dapat 120 rahmat. Itulah sepanjang masa kat Mekah, banyakkan berada di dalam Masjidil Haram ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tawaf, banyakkan tawaf. Sebab kita dah belajar pelajaran kelebihan tawaf. Satu tapak kita langkah nak pergi tawaf, 500 dosa diampunkan, 500 pahala dikurniakan, 500 darjat diangkat. Masya Allah, satu tapak kita langkah saja ya. Jadi sebab tu kita bila dekat Mekah ni, tawaf Kaabah ni banyak-banyak. Tapi jangan banyak tawaf kedai. Tawaf kedai sikit. Jangan banyak tuan-tuan. Ini dia terbalik. Tawaf Kaabah sekali, tawaf kedai 10 kali. Inilah menantu aku pesan, aku besan pesan, aku biras pesan. Macam-macam pesan. Lepas tu kita ni kalau orang nak pergi Mekah ni tuan-tuan, orang kita yang pesan-pesan. Aku nak pergi Mekah, kau nak pesan apa-apa? Aku pesan kau doa sajalah. Kalau kau ingat aku, kau doa ke depan Kaabah. Itu sudah, itu lagi bagus. Ni kita, kau beli aku tasbih ni tau. Kau beli aku. Alamak, dia ni nak pergi ke tawaf, dia tengok, alamak, ni tasbih belum beli lagi ya. Menanti aku pesan, tak beli, kecil hati. Ni nak kena cari pula. Susah tuan-tuan. Jadi kita minta kerjasama kepada keluarga-keluarga, bagi tahulah mesej ni. Tolonglah jangan pesan-pesan lah orang nak pergi Mekah ni. Orang nak pergi Mekah ni bukan nak pergi shopping. Pergi Mekah ni nak pergi ibadah. Kalau nak pergi shopping kat Arab Street pun dah banyak dah. Tapi bolehlah nak pergi sikit-sikit boleh. Jangan banyak-banyak. Maaf tuan-tuan dan puan-puan ya. Nasihat kita untuk tuan-tuan dan puan-puan.
Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa itulah beberapa yang dapat saya sampaikan pada petang ini. InsyaAllah kalau tuan-tuan dan puan-puan ada lagi apa-apa masalah, pertanyaan, boleh tanya pada saya, boleh tanya pada pegawai-pegawai saya atau pada ofis saya. Yang mana masih ada lagi sikit-sikit yang belum selesai bayaran, selesaikanlah bayaran ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, pasport tuan-tuan dan puan-puan yang sudah serah, kemungkinan kita hanya dapat bila sudah dapat visa ya. Jadi kita tunggulah sabar. Kalau tuan-tuan ada keperluan, tanyalah pihak office dah dapat ke belum pasport kita. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Insya-Allah mudah-mudahan dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala mudahkan ke semua perjalanan kita dan menjadikan ibadah umrah kita umrahnya makbul dan amalannya soleh dan doa yang diterima dan dosa diampunkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard ya malikal mulki ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah ya Rasulullah. Inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina lituqda lana. Allahumma syafi'hu fina. Ya Allah, kami bermohon padamu ya Allah dengan nama-nama-Mu yang agung dan sifat-sifat-Mu yang mulia. Kami mohon padamu ya Allah dengan keberkahan syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan umrah kami ya Allah. Selamatkanlah pemergian kami dan kembali kami ya Allah. Mudahkanlah kami untuk sampai ziarah kepada kekasih dan junjungan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahkanlah kami bersemayam dalam raudhah. Mudahkanlah kami berziarah di kota Madinah dan mudahkanlah kami untuk mengerjakan umrah di Mekah. Mudahkanlah kami mengerjakan tawaf dan sa'i ya Allah. Mudahkanlah kami mengucup hajar aswad. Mudahkanlah kami melakukan semua amal dan ibadat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah ibadat kami semata-mata mencari keridhaan-Mu ya Allah, bukan kerana riya, ujub atau sum'ah. Berikanlah kami kesihatan tubuh badan yang zahir dan yang batin supaya dapat kami mengerjakan ibadat dengan sempurna ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami pada sekalian balak dan malapetaka dan daripada sekalian perkara yang dibimbangkan, dan selamatkan kami, keluarga kami dan rumah tangga kami yang kami tinggalkan di tanah air ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa kami, kabulkanlah hajat-hajat kami, ampunkanlah semua dosa-dosa kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.